Okey, kita mula. Boleh lah. Untuk event handling, sebelum ni kita dah tengok dua jenis package, betul tak? Iaitu AWT dengan swing. So, kalau you nak bermain dengan event handling, awak kena tambah satu lagi package yang diberi nama java.awt.event.star. Yang ini. Sebelum ni, you just bermain dengan dua package ini sahaja, AWT dan juga swing. Tapi untuk event handling, awak kena tambah satu lagi package iaitu java.awt.event.star. Okay. Then, after that, lepas you implement ataupun you panggil package ini, awak kena implement. Awak tutup awak pun speaker. Saya seorang je kelakar buat masa tu. Okay. So, lepas awak import package ini, awak kena implement satu interface. Saya rasa OOP dah belajar ni. You pernah belajar pasal keywords implements dan satu lagi keywords extends. Kalau keyword extends ini adalah untuk OOP yang menggunakan konsep pewarisan. Manakala implements, dia menggunakan konsep apa? Anak angkat. Ada aku tampar tu. Bukan anak angkat, suka je. Okey, kalau awak tengok, ini adalah kelas. Ini adalah kelas. Dan ini juga adalah kelas. So, kelas bertemu kelas, awak akan menggunakan keyword extends. Tapi sekarang, awak nak jumpa dengan interface. Ini adalah kelas dan ini adalah interface. Jadi, mereka ini adalah daripada keluarga yang berbeza. Okey, bukan di bawah satu rumpun. Dia di lain rumpun ini. Okey? Kawan yang sama. Bukan. Dia golongan berbeza ni. Ni satu kayangan, satu lagi orang di bumi. So, apabila dia tidak bertemu buku dan ruas, jadi dia kena pakai keyword implements. Faham tak sekarang? Ini kelas. Okey? Kelas close. Kelas JFrame. Jadi, bila kelas bertemu kelas, dia pakai extends. Sekarang ni, kelas bertemu interface. So, kan dia dua golongan yang berbeza. Bukan di bawah satu rumpun yang sama. So, bila dia berlain rumpun, jadi awak kena guna keyword implements. Tetapi, tetap juga membawa konsep pewarisan. Okey? Faham sekarang? Kenapa? OOP tak tahu. Anak tinggi yang tu. Anak tinggi tu. Anak tiri. Malasku. Okey, next. Anak tinggi dan angkat. Next. Okey, sebelum ni, kita just declare button macam ni sahaja kan, tanpa ada method add action listener. Betul? Betul tak? Betul. Okay. So, sekarang ni kita nak beri event ke atas button. Sebelum ni kita klik-klik button, dia tak bagi apa-apa action. Betul tak? Jadi kita nak beri action pada kita punya button, awak kena bagi method add action listener pada dia. Awak add event dia pada button tersebut. That's why perlunya ada package id. Lepas tu you kena implement action listener. Barulah you boleh gunakan method add action listener. Okay, keyword this merujuk kepada komponen button. Okay, di mana komponen button ini memegang reference variable yang dinamakan sebagai btn close. Okay, faham? Kacang goreng aja ni, senang. Okay. Then, after that, apa yang penting dekat sini adalah method action perform. Bila awak dah panggil, dah implement action listener, awak kena panggil action perform. Sebab mereka ini adik-beradik, mesti ada. Kalau awak panggil ini, tak ada ini pun tidak boleh berfungsi. Jadi, bila awak panggil ini, mesti declare method action perform. Barulah awak boleh bagi action listener kepada komponen supaya ianya boleh berfungsi. Okay, ingat 1, 2, 3 dan 4. Ini yang awak kena ambil tahu bila awak nak gunakan event handling di dalam Java programming. After that baru action listener dia. Yelah, letak this lah dalam ni. Yang ni adalah cara yang pertama. Nanti saya tunjuk cara yang kedua.
Ini adalah cara yang pertama. Okay, jangan over dulu ya. Tengok dulu cara pertama. Then, apa yang you nak bagi pada button close? Apakah tindakan yang you nak bagi pada button close? Kalau awak tengok kat sini, tindakan dia adalah ini. EV dia dah ambil daripada sini. EV.getSource. GetSource yang mana? btn close. Apa btn close? Ini. Jadi, action event, dia akan cari source yang diberi nama btn close. Jadi, btn close ini akan diberi fungsinya iaitu system.exit. Maksudnya, bila you klik pada button close, dia akan menutup ataupun tutup terus frame itu. Itu tugas dia. Okay, so bila you pakai system.exit, kosong maksudnya yang ini, button ini akan berfungsi untuk menutup frame. Menutup window. Okay, faham tak setakat ini? Ini adalah yang paling basic. Boleh lah itu. Boleh ha? Alah, awak ingat pun tak ada masalah ni. Enggak berapa baris sejak tu. Okay, itu adalah aktiviti 1. Kemudian kita tengok kepada aktiviti 2. Aktiviti 2 pula kita bermain dengan input daripada user. Input daripada user. Okay. Then dekat sini ada 2 button yang kita nak bagi action listener. Okay. Kita nak bagi 2 button ini add action listener. Jadi dalam action perform, apakah tugas bagi button reset? Apakah tugas bagi button click? Jadi pada button click, kita nak bagi tugasan dia adalah setkan teks. Setkan teks pada TF. Okay, TF itu apa? Text field. Okay, TF itu adalah text field di mana text field ini pada asalnya digunakan untuk memasukkan nama anda. So, bila anda masukkan nama pada text field itu abu, apa yang berlaku pada text field abu setelah button klik itu ditekan? Iaitu dia akan tambah satu lagi string yang diberi nama hello. So, TF set text, dia setkan teks pada text field dengan perkataan dimulakan dengan hello dan diikuti dengan TF get text. Get text maksudnya dia ambil teks yang you masukkan dalam text field mula-mula tadi. Okay, enter your name, you masukkan abu. Lepas tu bila you klik pada button click me, apa yang berlaku pada abu, dia akan tambah lagi satu string yang diberi nama hello dan diikuti dengan abu. Jadi dia akan jadi hello abu. Boleh ni? Okay. Lepas tu untuk button reset. Kalau awak dengar keyword reset bermaksud text field yang you masukkan aksara, you masukkan string, whatever lah you masuk dalam text field, tu penggunaan reset adalah untuk clear semua apa-apa sahaja input yang awak masukkan pada text field. Okay, ini berdasarkan pemahaman awak. Betul tak? Betul, madam. Betul. Okay, jadi bagaimana kita nak buat button reset tu beraksi seperti yang awak bayangkan? Ini cara dia. TF, set text, beri aja string yang kosong. Jadi bila you klik pada button reset, apa yang berlaku? Dia akan clearkan semua aksara yang berada dalam text field TF. Senang? Baru tahu ke? Kacang goreng aja. Okay, buku ada, simak coba. Padu hal buku ya. Okay, awak tangga aja. Ada tes madam. Ada tes madam. Bulak awak ya. Siapa nak bulak saya? Next. Dalam hati madam. Bukan saya Dalam siapa. hati. Kelak saya merik makah dalam hati juga lah. Okay, lepas tu untuk aktiviti 3 you boleh cuba sendiri, aktiviti 4 you boleh cuba sendiri. Yang ini lebih kurang sama. Cuma kalau you tengok pada aktiviti 4, yang ini dia bermain dengan pengiraan. Dia main dengan kira-kira. Okay, sebab dalam mini project you nanti bukan setakat you input, you display. You mesti juga melibatkan calculation. So, pada aktiviti 4 ini menunjukkan bagaimana cara you nak implement calculation dan you punya program. So, kat sini sama juga awak sediakan 2 teks.
Dua text ni yang paling basic lah. Saya tak tahu cara you, mungkin mini project you lebih hebat kan. So you sediakan dua text field. Di mana text field pertama ini tugas dia adalah menerima first input daripada user. Mungkin 10, 20, 30 whatever. Lepas tu second integer adalah diterima daripada text field yang kedua iaitu TF second. So kita ada dua TF iaitu TF first dengan TF second. And then ada lagi satu TF yang diberi nama TF total yang ini akan display hasil tambah antara first integer dengan second integer. Okay, kalau awak masih ingat lagi, kalau awak imbas balik apa yang you belajar dalam OOP sebelum ni, semua nilai-nilai yang diterima oleh program defaultly dia assume data itu adalah sebagai string. Sebagai string default. So, bila dia default sebagai string, apa yang you perlu buat, you kena convert data tersebut ke dalam bentuk data yang dia boleh buat untuk calculation. So, dekat sini, dalam coding ini, kita ada satu button yang diberi nama, ada button tak? Oh, yang ni dia main text field. So, instead you enter. Pada second integer, text field you enter. Sebab kalau you tengok kat sini, TF second diberi action listener. Jadi, pada TF second, after you insert the input and then you enter text field tersebut, baru dia akan buat calculation. So, apa yang berlaku pada TF second, once you enter, dia akan buat ini. Ini pengiraan dia. In norm1, norm2 total. So norm1 dia akan convert apa sahaja data yang dia dapat daripada TF first iaitu yang you masukkan pada first integer tadi. Dia akan convert semua data itu ke dalam bentuk integer. Ini adalah cara you buat conversion. So you akan pakai integer.parseIn dan panggil objek yang memegang nilai yang pertama itu tadi iaitu TF first.getText. Dia dapatkan teks daripada TF first. Kemudian ini akan diberikan kepada variable yang diberi nama norm1 dan kalau awak lihat di atas ini, norm1 ini diisytiharkan datanya sebagai integer, int. Sama juga dengan norm2. Norm2 awak panggil segala value yang ada dalam TF second, dikonvertkan dalam bentuk integer dan akhir sekali dibagi kepada norm2 yang memegang data jenis integer. Sekarang baru TF total tu beroperasi. So, bagaimana TF total beroperasi? First kali awak kena total up norm1 tambah norm2. Ini yang berlaku. Norm1 tambah norm2 diberi kepada variable yang namanya total. Lepas tu total ni yang kita nak display dalam TF total. Macam mana nak display? TF total.setText. Kita nak setkan teks itu dengan total. Tapi tak boleh simply you masukkan dalam ini total. Tak boleh ha? Sebab total ini masih lagi memegang data jenis integer. So you kena convert balik dia ke dalam data jenis string. So macam mana nak convert data jenis string? Gunakan string.valueOf. Dalam tu baru ada parameter yang diberi nama total. Sekarang ni barulah TF total itu akan display hasil tambah antara TF first dengan TF second. Boleh faham setakat ni? Aktiviti 4? Boleh. Boleh. Clear penjelasan saya? Okey, clear. Seterusnya kita tengok kepada aktiviti 5. Okay, kita tengok pada aktiviti 5. Yang ni, aktiviti 5 ni, kalau awak tengok nama kelas pun dah namanya copy. Maksudnya dia buat salinan. Dia buat salinan. Salinan daripada mana? Daripada TF. TF ni adalah text field di mana tugas TF adalah menerima input daripada user yang memasukkan data jenis string. So, dia nak bagi action tu kepada siapa? Dia nak bagi pada button yang memegang teks yang diberi nama copy. So, apa yang copy ni boleh buat? Ini dia. Label copy.setText. So, bila button copy ni klik pada button copy, so dia akan display yang ini, yang you insert dalam ni ke dalam label copy. So, label copy.setText dia akan display balik apa yang anda dah masukkan dalam text field yang diberi nama TF. Okay? Boleh? Okey. Boleh.
Boleh. Okay, lepas tu aktiviti 6 ni pula dia bagi action pada menu. Sebelum ni kita just klik pada menu, dia akan keluar list kan. Lepas tu kita klik add ke file ke new, dia tak ada efek. Tapi kali ni kita nak bagi efek pada menu itu, pada menu tersebut. So awak boleh bagi add action listener itu pada menu item. Okay, yang ni you kena take note menu you tak boleh bagi add action listener. Yang you boleh bagi add action listener adalah pada menu item saja. Maksudnya item-item yang berada pada menu itu saja you boleh bagi action listener. Kalau yang menu-menu ke atas tu, yang ada menu new ke file edit di atas tak boleh. Yang dekat list dia boleh. Okay, itu dia punya syarat. Okay, so apa yang kita nak buat pada action pada setiap menu item adalah kita nak tukarkan color pada background. Ini cara dia nak tukarkan. Okay, so P ni panel actually. Okay, panel yang memegang background frame. So pada asalnya sekarang ni panel kita ni dia punya background adalah warna light grey. So kita nak tukar daripada warna lain. Jadi bila nak tukar pada warna lain, kita setkan setiap action listener ni blue, dia akan tukarkan background itu kepada warna blue. So macam mana boleh jadi warna macam ni? Tengok blue dia pegang string blue. Jadi kita panggil mana-mana menu yang pegang string blue untuk tukarkan color background, color panel tu kepada warna biru. Okay, nampak tak? You kena setkan dulu choice ini kepada ev.getAction command. Lepas tu choice.equals, kalau dia klik pada menu item yang memegang nilai blue, dia akan cari mana-mana komponen yang memegang nilai blue. Kalau tengok sini, B huruf besar, LUE huruf kecil, pastikan dekat sini juga B huruf besar, LUE huruf kecil. Awak kena ingat, Java adalah merupakan suatu program yang case sensitive. Even ejaan dia sama, tapi kalau ada huruf kecil, huruf besar dia tak sama, dia tetap anggap itu berbeza. Okay, pastikan sama. Okay, sama juga dengan yang ini. Red, dia akan tengok pada menu yang memegang string bernama red. Okay, lepas tu white pun sama juga. Dia tengok string yang, menu yang memegang string nilai white. Okay, huruf besar, huruf kecil, you kena take note benda ni. Okay, cuba sendiri boleh? Yeah, Boleh, madam. Okay, lepas tu tadi saya tengok action listener je kan. Sekarang ni saya nak ajak awak tengok pula tentang item listener. Okay, tadi kita tengok action listener. Sekarang ni kita nak tengok item listener. Sebenarnya lebih kurang sama je dengan action listener. Cuma you tukar daripada action kepada item. Itu saja. Okay. Kecuali untuk dia punya method lah. Bila you panggil item listener, kalau action listener, kita panggil method action perform. Tapi untuk item listener, you kena panggil method dia item state change. Ni you kena take note. Kenapa untuk checkbox ni you kena pakai item listener? Kenapa tak pakai action listener je? Kenapa mesti pakai item listener? sebabnya list item. Ya, betul. Sebab you diberi banyak choice kan. So you kena pilih mana choice dia. So sebab tu you kena panggil item listener. Jadi dekat sini kita ada dua jenis checkbox, iaitu checkbox untuk bold dan satu lagi checkbox untuk italic. So kedua-dua checkbox ini awak berikan item listener pada dia. Then awak kena panggil method bernama item state change. Dan apa yang item state change buat? Kat sini you akan bermain dengan font. So yang ni you kena declare dulu sebagai kosong. Ini adalah initial value. You kena initialization dulu dia punya variable. Kalau tak dia akan keluar error. So maksudnya untuk T dengan C tak ada apa-apa nilai dulu. Mula-mula dia masuk. Jadi bila dah diklik pada salah satu checkbox ini ataupun you klik kedua-duanya, barulah dia akan bagi tahu, oh CB1 is selected. Kalau CB1 is selected, apa yang CB1 tu buat?
dia akan tukarkan T ke dalam bentuk ball. Lepas tu CB2, dia akan tukarkan font itu dalam bentuk italic. Okay, itu tugas-tugas dia. Then barulah apa yang berlaku. Font, new font, tulisan itu asalnya adalah dalam bentuk Arial. Lepas tu hasil tambah antara T dengan C akan menjadikan tulisan itu berbentuk bold dan di-italickan dengan saiz 14. Dan ini akan di-display pada text field tempat awak masukkan nilai tadi. Okay, sekiranya you just pilih salah satu sahaja, katakan you pilih italic saja. CB1 tak nak pilih, awak pilih CB2 je, boleh, no problem. Jadi dia assume T ini value tak ada, null. Jadi dia akan ambil italic aja. So T kosong, italic 14. Itu yang berlaku. Jadi sekarang ni font itu hanya akan di italic sahaja dengan saiz 14 dan jenis font adalah Arial. Okay, boleh? Okay. Boleh. Boleh, madam. Okay, so itu sahaja untuk lab activities pada kali ini bagi chapter 3 dan dengan ini saya isytiharkan bahawa chapter 3 telah tamat. Habis. Yeay. Okay, mini project apa cerita? Dah ada tajuk kah? Tajuk.